Habis tadinya kan nama Muhammad, sekarang Daniel. 因为刚以前你的名字是摩罕默，现在改为 Daniel 了。 Perubahan nama, makan berdoa, anteng salib tidak membuktikan kita Kristen. 你改了名字，你戴了耳环，你也是祷告，吃饭有祷告，不代表你是基督徒。 Artis terkenal di dunia namanya Madonna juga pakai kalung salib, saudara. 你看世界上最有名的那个明星，他也是戴很大的十字架，不是吗？ Tapi dia bukan Kristen. 可是他不是基督徒。 Ada banyak orang yang makan juga berdoa karena takut keracunan. Itu juga bukan Kristen. 很多人吃饭的时候，他先祷告，因为他怕中毒，他也是不是基督徒。 Nama boleh diganti-ganti kalau dia tidak menyatakan Yesus pun tidak menyatakan itu Kristen. 名字可以改了又改，可是如果他没有传扬耶稣的名字，也不是基督徒。 Kristen itu menurut Yohanes 14 ayat 12. 基督徒的定义，我们可以看约翰福音的14章12节， Yaitu orang yang melakukan yang Yesus lakukan. 就是他们做主耶稣所做的事， Betul begitu? 是这样吗？ Mari kita tanya pada diri kita. 是这个时候，我们来质问自己。 Saudara gak usah tahu dari yang lain, dari buku. Pokoknya apa yang saudara tahu yang dibuat oleh Tuhan Yesus, buatlah itu. 你不要去参考什么书，只要你想到主耶稣有做什么，你去做就好了。 Oke, saya ingin tanya kepada 5 orang. Siapa coba disebut yang di atas juga, yang di bawah. 1. Apa yang Yesus pernah buat? Cepat, 好， jangan 我们5 lama-lama. 个人给我回答，上面下面都可以。主耶稣做过什么事情？赶快， Ayo. 赶快，赶快！ Mengajar. 教导 1, 一个， 2. 第二， Ayo cepat. Mengasihi. mengasihi， Ya. 爱人， 3. 第三， Menyembuhkan. 医治， Menyembuhkan. 医治， Yang keempat. 第四， Apa? Terusnya. mengorbankan diri， Mengorbankan diri, betul. 牺牲自己。 Yang kelima. 第六， Naik ke surga. 升天。 Jangan dulu, ntar kita mati nanti itu. Enggak, yang naik surga saya nggak mau. Ntar kita mati semua ini 要 nanti. 如果这样的话，太快就上去了。 Yang kelima Pak, memberi makan. Ya itu 啊， saya 给人家吃，我就在等这一句。 Ingat ya, 1 mengajar, 刚才有一个是教导， 2 mengasihi, 第二是爱人， 3 menyembuhkan, 第三是医治。 3 mengorbankan diri, 哦，刚才是牺牲自己， 4 menyembuhkan, 啊，第四医治， yang kelima memberi makan. 第五是给人家吃。 Mari kita ambil yang 5 ini saja. 我们就拿这5个来做好了。 Kapan terakhir kali saudara dan saya mengajar orang lain? 你跟我最后一次教导人是什么时候？ Saudara, Yesus itu kemana-mana mengajar. 各位弟兄姐妹，主耶稣到处都教导人。 Saya itu senang naik taksi, saudara. 我这人很喜欢坐计程车， Supaya saya bisa ketemu supir taksi. 我才可以见到司机。 Nanti kalau di surga ketemu saya, ingatkan ya. 如果你们有一天在天堂见到我，记得问我这个， Saya akan kenalkan banyak supir taksi yang saya bawa ke surga. 我要介绍给你们，有很多司机，他们在天上是我带他 Maka 们。 itu sampai hari ini saya itu tidak kepingin beli mobil. Padahal saya bisa beli mobil. 所以到今天我不想买车，其实我要买的话也可以， Tapi jangan minta saya alas. 不要跟我要车哦。 Kenapa saya nggak mau beli mobil, saudara? 为什么我不要买车呢？ Saya senang naik angkot, senang naik taksi untuk ketemu orang-orang. 我很喜欢坐公车，喜欢坐计程车，我可以见到还没有信主的人。 Nah, kalau naik taksi saya punya hobi satu. Begitu masuk saya lihat dashboard depan. Namanya siapa ini orang? 我坐了计程车，我的兴趣就是第一个赶快看他的名字了。 Nah, namanya Mega One. 他的名字叫 Mega One。 Kok aneh nama ini? Saya mulai ngomong. 我觉得这个名字很怪，我就开始跟他交谈。 Oh iya, saya ngomong dulu ke pos pengumben. Ya, saya bilang. 我刚才说我要去 Pos Pengumben。 Terus dia tanya, Bapak mau lewat mana? 哦，你要过哪里的路？ Saya tidak tahu, terserah. Saya 我说 bilang. 我不知道，就由你带好了。 Tapi saya tidak tahu di mana tempat 我 itu. 都不知道地方在哪里。 Saya bilang, saya guyon, Pak, karena saya masih punya banyak waktu, makin jauh saya makin suka. 但是我的时间还很长，
你绕得更远的话，我更喜欢。 Serius, saudara, saya itu kalau naik taksi makin diputar jauh saya makin suka. 你知道吗？我坐计程车，如果他把我绕一大圈，越远我越喜欢。 Makin sering kesasar saya makin suka. 如果走得越多迷路，我也越喜欢。 Kenapa ya? 为什么呢？ Nah, supaya lebih banyak waktu ngomong. 对，就是有更多的时间跟他交谈。 Terus saya ajak guyon, ini panggilannya Mas Mega atau Mas Wan? Saya nggak tahu yang mana 我 Mega 就跟 Wan 他开 namanya. 玩笑，这名字 Mega One， 我叫你 Mega 的先生呢，或者叫你万先生， Dia tertawa sudah. 他就笑了。 Akhirnya saya buat nama sendiri, saya panggil Mas Wawan saja ya. 然后说我就给你叫万先生好了。 Nah dari jalan itu saya mulai ngomong, anak berapa? 我就一路上就跟他交谈，说你孩子有几个？ Mulailah bicara dengan hal-hal yang penting buat dia. 我的话题就是针对他需要的东西，他觉得重要的东西。 Banyak pintu yang terbuka kalau kita ngomong tentang sesuatu yang penting buat orang itu. 如果是那个人看为重要的事情，你跟他谈的话，福音的门是开的。 Satu kali saya naik taksi, terus saya tanya, sudah berapa lama menikah? 有一次我坐计程的时候，我问他你结婚多久了？ Dia jawabnya gini, nyesel saya menikah. Wah kesempatan ini 他 saya 说我真的是结婚很后悔呀、哦，我知道是不是机会来了。 Kenapa bisa nyesel 就 menikah? 问他为什么你结婚你会很后悔呢？ Setelah di situ Injil masuk. 那他福音就可以带进去了。 Saya bicara soal pengampunan. 我就告诉他什么叫做饶恕。 Tidak harus ngomong soal agama, soal Tuhan Yesus, tidak perlu. 你不需要告诉他主耶稣、基督教，不需要。 Ngomong soal kehidupan dulu. 你先把生活的事情跟他分享。 Saya pernah ngomong hanya gara-gara air minum yang taksi itu punya. 我为了那个计程车司机的水，我可以跟他聊， Saya ngomong soal kesehatan. 我就跟他讲健康的问题。 Betul Pak, orang kerja duduk dalam AC itu harus banyak minum. 我说是啊，你们是坐在冷气车里面的，要多喝水。 Kalau tidak ginjal ini kena. 你不多喝水的话，会伤到你的肾。 Saya ceritakan kenapa ada orang pernah gagal ginjal. 我就跟他我告诉他肾衰的原因在哪里。 dia semangat. Betul Pak, teman saya baru mati, bengkak semua karena gagal ginjal. 他说是啊是啊，我的朋友刚刚死了，因为他就是肾衰，他整个身体就膨胀了。 Saya tanya umur berapa Pak? 39 tahun. 我问他你的朋友几 Muda 岁 sekali.？他说39，说哦还很年轻。 Nah, terus saya tanya, tubuh kita ini perlu air karena dia itu 70%-nya air. 我就告诉他，那个教导他这个健康的知识。我们身体需要水，我们身体的70%是水分。 Sama seperti karburatornya motor saya bilang. 像我们摩托车的carburetor， Kalau olinya rusak kotor, maka karburatornya sering rusak. 如果我们的车油已经脏的话，我们的carburetor就会很容易坏掉。 Ginjal kita itu seperti karburator. 肾脏也是一样， Kalau kurang minum dia rusak. 你如果少喝水的话，它就会坏。 Makanan obat bisa jadi endapan, jadi batu ginjal. 因为你所吃的东西、药物也能够堆积在肾脏里面。 Saudara, dia bilang saya belum pernah ada penumpang saya ngajar hidup sehat seperti ini. 他说我从来没有我的乘客教导我健康的那个知识。 Dia tanya, Bapak dokter ya? 他就问你是医生吗？ Saya bilang hampir. 我说差不多啦， Supaya bisa guyon dengan dia. 因为我可以这样跟他开玩笑嘛。 Jadi bisa ngomong soal apa saja 你 saudara. 知道吗？在计程车里面什么都可以谈。 Suatu kali saya belum ngomong, dia sudah marah-marah dulu. 有一次我还没有开始跟他讲话，他就发脾气 Bukan 了。 marah kepada saya, marah pada orang naik motor di sebelahnya. 不 Sebuah 是 taksi. 向我发脾气，是向这个车旁边一辆摩托车发脾气。 Karena motornya mau nyenggol taksinya. 因为这个摩托车刚差点撞到 Dia bilang, 他。 nak motornya goblok tapi dulu ngomong begitu saudara. 骑摩托车笨蛋啊什么，他就开始骂了。 Nah, saya kesempatan ngomong, Pak, kalau tiap hari Bapak model begini, cepat mati Pak, saya 我说 bilang. 先生啊，如果你每天这样发脾气的话，会早死哦。 Loh kenapa saya bisa cepat mati? Kan tertarik bukan ngomong 他就 begitu. 觉得奇怪，他就很好奇问我为什么会早死。 Jalanan padat begini tiap hari, Bapak berarti marah-marah terus pada orang-orang 我说 itu. 现在每一天那个交通那么拥挤，你每天就要发脾气呀、 Nah, saya ngomong soal adrenalin dalam darah kita. 我就告诉他，我们血里面的胰岛素， Orang yang emosian
如果他常常发脾气的话， itu adrenalinnya jahat saya bilang. 胰岛素发出来的话是很恶劣的。 Dia tanya apa itu Pak adrenalin? 他问我胰岛素是什么呀？ Wah, saya mulai nerangkan 我 saudara. 就开始跟他解释。 Orang yang sering marah, emosi itu membuat jantung tidak sehat.